Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Berita pagi Sabah edisi Ahad 5 Mac 2023, saya Rita Alexis Malik. Irau Raya Lundaya Sabah merupakan wadah terbaik mengetengahkan seni dan budaya kaum Bumiputera Sabah, khususnya kepada generasi muda dan masyarakat luar, yang membolehkan pelancong lebih memahami dan mengenali budaya tempatan suku kaum Lundaya. Menurut Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor, ini selari dengan visi kerajaan negeri untuk memajukan Sabah sebagai destinasi pelancongan dan kebudayaan bertaraf dunia sekaligus membina jati diri bangsa berteraskan seni, budaya dan warisan negara. Jelasnya budaya dan kesenian adalah khazanah penting yang wajar dilindungi untuk kelestarian warisan negara. Datuk Haji Ji berkata demikian ketika berucap dalam majlis perasmian Irau Raya Lundaya Sabah ke-15 di Kompleks Persatuan Kebudayaan Lundaya Sabah PKLS Sipitang. Teks ucapannya disampaikan Menteri Belia dan Sukan Datuk Elron Angin. Dalam pada itu, masyarakat diseru untuk memelihara seni dan budaya suku kaum masing-masing agar dapat diwarisi generasi akan datang. Perayaan besar masyarakat Lundaya ini berjaya menghimpunkan masyarakat dari 4 wilayah Kepulauan Borneo iaitu Dayak Lundaya, Kalimantan, Indonesia, Lun Bawang, Sarawak dan Murut Lun Bawang, Brunei Darussalam. Dalam majlis ini, 3 anugerah khas PKLS disampaikan iaitu Anugerah Tokoh Budaya, Tokoh Petani Inovatif dan Anugerah Tokoh Sukarelawan Lundaya. Peruntukan Belanjawan 2023 kepada Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya akan dimanfaatkan sebaiknya. Ia bagi memastikan matlamat dan agenda kementerian itu dapat dilaksana sebaiknya termasuk memperkasakan seni dan budaya. Supaya setiap matlamat ataupun agenda kementerian itu dapat dilaksanakan dengan cara yang begitu baik. Akhir sekali supaya apapun perancangan kita bukan setakat dari sudut pelancongan tetapi daripada sudut seni dan budaya itu mampu diperkasakan. Beliau yang juga ahli Parlimen Batu Sapi ditemui media selepas merasmikan mesyuarat agung tahunan PBPM Negeri Sabah Cawangan Sandakan sesi 2022 hingga 2024 disandakan. Kerajaan memperuntukkan 250 juta ringgit dalam Belanjawan 2023 untuk mempromosi pelancongan. Ini termasuklah 115 juta ringgit disediakan sebagai dana geran padanan untuk bekerjasama dengan industri pelancongan dan kebudayaan. Geran padanan ini antaranya bagi menggalakkan aktiviti promosi pelancongan dan penganjuran acara besar seperti sukan antarabangsa dan kebudayaan. Belanjawan 2023 baru-baru ini menyaksikan pengumuman peruntukan tambahan 20 bilion ringgit sebagai komitmen kerajaan menyegerakan pembinaan lebih 1,000 km projek lebuh raya Pen Borneo Sabah dan Sarawak, Sabah Link Road SSLR. Ikuti laporan Serina Olivia Chong berhubung Belanjawan 2023 dalam projek lebuh raya berkenaan di Sabah. Lebuh Raya Pen Borneo di Sabah yang dilancarkan pada tahun 2016 menyaksikan 2 pakej untuk fasa 1 telah siap sepenuhnya manakala 2 dijangka siap hujung tahun ini. Sementara 14 pakej dijadual siap hujung tahun depan. Menteri Kerja Raya Sabah, Datuk Insinyur Syahelmi Yahya ketika berkongsi perkembangan projek ini menyambut baik pertambahan peruntukan dalam Belanjawan 2023 itu yang dapat memastikan lebuh raya Pen Borneo di Sabah disiapkan dengan segera. Kita percaya ia akan dapat direalisasikan. Daripada fasa 1 ni ada 35 pakej, ada 20 pakej lagi yang akan menanti pelaksanaannya. Saya difahamkan satu pakej hanya sedang menanti lantikan kontraktor, sudah lantikan kontraktor, manakala 19 pakej lagi inilah menanti dana untuk dilaksanakan. Datuk Syahelmi memberitahu anggaran bagi 20 pakej berkenaan memerlukan peruntukan lebih 15 bilion ringgit. Jadi dengan adanya pengumuman peruntukan sebanyak 20 bilion untuk lebuh raya Pen Borneo Sabah dan Sarawak tersebut, kita berasa gembira dan berharap ianya akan dapat dilaksanakan dalam masa terdekat. Sebelum ini pelaksanaan Pen Borneo ini berdasarkan
apa yang dipanggil perbelanjaan 1 bilion satu tahun daripada development expenditure. So kalau 1 bilion satu tahun untuk kos Pen Borneo yang secara total untuk fasa 1 ni melebihi 20 bilion, kita kena tunggu 20 tahun. Tetapi dengan adanya peruntukan 20 bilion ataupun dana 20 bilion yang dibentangkan baru-baru ini, maka ianya begitu possible dapat dilaksanakan secara serentak baki-baki yang belum dilaksanakan. Harapan kini diletakkan pada kelulusan Belanjawan 2023 agar proses pelaksanaan Lebuh Raya Pen Borneo dan SSLR ini dapat diselesaikan dengan segera. Segala inisiatif strategik yang dirancang dan akan direalisasikan dalam Belanjawan 2023 sudah pasti memerlukan keampuhan dan kegigihan para pemimpin kita dalam menterjemahkan kemakmuran yang dijanjikan dalam kerajaan perpaduan. Bukan semata-mata mengubah lanskap jaringan pengangkutan di Sabah dan Sarawak, sebaliknya, projek Lebuh Raya berimpak tinggi ini pencetus perubahan sosioekonomi buat kedua-dua negeri ini termasuk di luar bandar. Laporan Serina Luvia Chong, RTM. Majikan di Sabah digesa menyertai persidangan dan pameran keselamatan dan kesihatan pekerjaan Borneo kali ke-8 BOHSH 2023 yang akan berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu pada 20 dan 21 Jun depan. BOHSH 2023, Anjuran Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan NIOSH adalah platform kepada pemegang taruh seperti wakil industri, majikan, wakil pekerja termasuk pihak kerajaan dari Borneo untuk mengetahui maklumat terkini bidang keselamatan dan kesihatan pekerjaan KKP. Penyertaan mereka dalam BOSH 2023 penting sebagai pendedahan kepada aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang berupaya membantu mengurangkan kemalangan di tempat kerja. Saya harap supaya majikan-majikan di negeri ini, terutama syarikat yang menjadi pengamal sektor keselamatan kesihatan pekerjaan ini, supaya dapat menghantarlah kaki tangan mereka ke persidangan kali ini, supaya kita boleh dedahkan mereka kepada kita punya master plan keselamatan kesihatan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan Majlis Perasmian Prapelancaran Persidangan dan Pameran Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Borneo kali ke-8 BOSH 2023 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Bertemakan Transforming Borneo for a Resilient Tomorrow, persidangan ini menyasarkan sekurang-kurangnya 500 penyertaan terbuka kepada peserta dari Indonesia dan Brunei selain Sabah dan Sarawak. Dalam pada itu, Mustafa berharap penganjuran BOSH 2023 dapat membantu meningkatkan tahap keselamatan dan kesihatan pekerjaan di negeri ini setaraf dengan negara di rantau ASEAN seperti Indonesia. Dalam majlis ini turut disampaikan sijil sistem pengurusan ISO kepada 6 syarikat tempatan dan sijil CSI KPI NIOSH kepada 14 penerima mewakili institut latihan, kolej dan universiti di Sabah. Program Duta Guru PDG menyasarkan untuk memperkasa 4,500 guru sebagai pendidik bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM yang berkemahiran tinggi selain pemangkin bagi meningkatkan minat dan kecekapan pelajar dalam bidang itu. Di Kota Kinabalu, kira-kira 70 guru sekolah menengah dari Sabah, Sarawak dan Labuan menyertai latihan program Duta Guru Kod 3 yang berlangsung 1 hingga 3 Mac lalu. Program Duta Guru PDG bertujuan memperkukuh keupayaan warga pendidik dalam bidang STEM di seluruh negara. We hope for the teachers to be able to drive in applying whatever skills that they have picked up from the program among them as a community of teachers. But to support that to happen, we will also be assisting the teachers with STEM kit that will help them to implement what they have learned from the program. Beliau ditemui media selepas merasmikan penutupan program Duta Guru Kohort 3 peringkat Zon 4 Sabah, Sarawak dan Labuan di Kota Kinabalu.
Syariah berharap kemahiran yang diperoleh sepanjang program ini dapat memupuk minat pelajar dalam bidang STEM bagi menangani keperluan masa hadapan yang akan dipacu oleh sains dan teknologi. Membantu kami mengaplikasi banyak kemahiran. Contohnya kolaboratif, cara berkomunikasi, macam mana kita mau handle daripada segi designing, engineering proses dan sebagainya lah. Untuk program ni, PDJ ni adalah program ni sangat baik kerana menyediakan guru daripada segi macam mana merancang untuk memberikan ilmu kepada murid-murid di sekolah. Contohnya macam saya guru RBT. Jadi dalam reka bentuk teknologi kita kena sediakan murid yang kemahiran berfikir secara kebat. Saya melihat PDJ ini sebagai satu platform untuk memperkukuhkan ilmu pendidikan kami yang telah disediakan oleh KPM sebelum inilah. Jadi ini satu landasan yang terbaik untuk menambahkan ilmu lagi. PDJ ialah usaha sama antara Yayasan Petronas dan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menerusi Pusat STEM Negara PSN yang merupakan program jangka panjang berteraskan industri bagi mengukuhkan keupayaan guru STEM di sekolah yang majoriti melibatkan pelajar golongan B40. Baik, paparan tadi mengakhiri berita pagi Sabah kali ini yang sahih di berita RTM. Saya Rita Alisius Malik, salam Malaysia Madani. Selamat datang kami persilakan ke negeri Sabah di bawah bayu. Banyak semangat cantik menantimu dengan senyuman yang manis ayu. Mari kita pergi ke Sandakan,